Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, kita sudah berada di perlawanan separuh akhir sekarang ni, terpukul pula. Untuk perlawanan Sabah, adakah Sabah berjaya untuk menempah tiket ke final Piala Malaysia buat julung kalinya? Untuk tim yang bakal kita lawan pula, ini bukan macam perkara biasa untuk diorang lah, tapi unfortunately diorang pun pernah tewas untuk perlawanan akhir Piala Malaysia ni, iaitu JDT, seperti mana kamu tahu, tewas 0-2 sewaktu menentang KL City pada perlawanan final tersebut. Dan mereka ni memang mempunyai misi lah untuk meneruskan pencapaian rekod terbaik mereka bagi tahun 2023 ni untuk mendapatkan satu lagi piala. Piala yang tertua di Malaysia, iaitu Piala Malaysia ni lah. So okay guys, ini adalah video head to head untuk kedua pasukan ni. Dia plan simple siap. Aku nak bagi prediction apa semua pasal aku bagi tahu nanti di hujung video lah kenapa aku nak buat prediction untuk video ni. Anyway, so jom kita tengok apa yang telah dilalui oleh kedua-dua pasukan yang menyebabkan mereka berjaya untuk sampai ke separuh akhir untuk kempen Piala Malaysia 2023 ni. Seperti mana kamu nampak sini, aku dah sediakan jadual untuk kamu. Ada 16 pasukan yang berentap untuk menuju ke final. So, tidak banyak match yang akan berlaku lah. So, basically adalah macam 1, 2, 3, 4 match saja macam tu sebelum menuju ke final. So, seperti mana kamu nampak sini, Sabah menentang kedua-dua tim daripada Liga Perdana, iaitu UiTM dan juga Kuching City. Manakala JDT memulakan kempen Piala Malaysia mereka dengan menentang PJ City yang berada di Liga Super, dan seterusnya Kelantan FC. Di mana kalau kita tengok di sini agregat untuk JDT bagi kedua-dua perlawanan ni, okey guys, menentang PJ City agregat 6 gol, menentang Kelantan agregat 8 gol tanpa bolos. Manakala untuk Sabah FC guys, pada aku nampak situ dua pasukan dia tentang daripada Liga Perdana ni, sewaktu jadual Piala Malaysia ni keluar, aku nampak macam okey, memang santai ni, memang kita akan menang mudah untuk perlawanan ni dan terus menuju ke separuh akhir. Itu memang target aku lah, memang Sabah akan menuju separuh akhir. Tapi aku tak sangka yang dua perlawanan menentang UiTM dan Kuching adalah merupakan satu perlawanan yang sukar sebenarnya. Aku tak sangka ini prestasi yang Sabah FC pamerkan untuk menuju ke separuh akhir. Walaupun macam mana pun kita berjaya juga untuk menundukkan kedua pasukan ni lah. Okay guys, sebelum aku bagi aku punya pendapat terakhir untuk apa yang bakal berlaku untuk kedua pasukan ni, aku akan rumus sekali untuk pusingan pertama dan pusingan kedua lah, dan terus kita akan tengok nanti video hasil daripada agregat untuk kedua-dua pasukan ni. Tapi sebelum tu guys, apa yang bakal kita tempuhi untuk menentang JDT di separuh akhir ni adalah, kalau kamu tengok situ, ini adalah senarai penjaring terbanyak terkini untuk saingan Piala Malaysia 2023 sekarang ni, di mana Kepa Sherman mendahului senarai penjaring terbanyak sebanyak 7 gol. Tapi apa yang aku mau bawa kamu tengok di sini sebenarnya adalah Bergson. Ada dua pemain JDT yang mempunyai kadar jaringan yang tinggi lah untuk di sepanjang dua perlawanan yang telah mereka lalui. Kalau kamu tengok situ adalah Bergson dan juga di sini Bergson sebanyak 5 gol, dan juga mana lagi satu tu, Fernando Forestieri sebanyak 2 gol. So kedua-dua individu ni sejak di sepanjang dua perlawanan terakhir telah menyumbat sebanyak 7 gol, hasil combination 2 gol mereka lah. Manakala Sabah, penjaring terbanyak setakat ni untuk Sabah FC sepanjang dua perlawanan yang telah mereka lalui adalah Badrul Bakhtiar saja, itu pun sebanyak 2 gol, dan diikuti oleh Taiki Kagayama kalau aku tak silap. Kita scroll dulu di atas ya, kalau tengok sini Taiki Kagayama sebanyak 1 gol. So again, seperti mana yang kita tahu untuk Sabah FC, kita adalah merupakan pasukan yang nampak begitu meyakinkan pada perlawanan awal Liga Super. Lepas tu di hujung-hujung saingan Liga Super, nampak prestasi kita semakin berkurangan. Apa yang ketara sebenarnya di sini adalah kita punya bahagian forward kita betul-betul tempang. Kita tidak mempunyai satu pemain pun yang betul-betul berbisa ataupun mempunyai senjata yang cukup hebat untuk menyubatkan gol untuk pasukan Sabah FC. Walaupun kita mempunyai defender dan juga midfield yang cukup bagus, tapi slot untuk forward kita yang telah membuatkan prestasi untuk Sabah FC pada tahun ni agak meyakinkan pada mulanya dan agak merundum pada akhirnya, dikenakan lagi oleh
Ini pasal depth squad ni, at first aku memang nampak depth squad kita cukup bagus. Tapi unfortunately bila kita sudah start buat rotation, aku tengok di sini dikenakan lagi dengan kecederaan, dikenakan lagi dengan pemain kita pun tidak berapa fit untuk melalui ke semua perlawanan yang telah mereka lalui, menyebabkan kita kembali kurang. Depth squad kita, pengganti kita, rotation kita kembali kurang di penghujung Liga Super dan juga di saingan Piala Malaysia ni. Dikenakan lagi beberapa pemain import kita iaitu yang memang sudah tidak ada dalam list sekarang ni, aku nak pasti diorang akan balik ataupun tidak, iaitu Jackson dan juga Jose Embalo yang sudah tidak berada di Malaysia. So aku yakin untuk menentang JDT ni mereka pun tidak akan berada untuk perlawanan separuh akhir ni lah. So kita masih berharap dengan siapa-siapa yang kita ada sekarang, dengan depth squad kita yang tidak cukup sebenarnya untuk membuat rotation bagi merehatkan pemain-pemain yang telah beraksi beberapa perlawanan. Dan seterusnya, aku mengharapkan Gary Steven Robert dan juga Pak Tesu dan juga Sadil sendiri kembali fit, bukan saja fit tapi 100% fit untuk berada di kesebelasan utama dan menerajui kesebelasan utama Sabah bagi menentang JDT untuk perlawanan ini. So, apa pendapat aku guys? Bagi aku, sampai di sini sajalah. Okay, sampai di sini sajalah bagi kita punya kempen untuk Piala Malaysia tahun 2023 ni. Aku rasa JDT akan memenangi perlawanan ni dengan berapa gol aku nak pasti. Tapi kalau kita tengok, tidak ada pasukan yang boleh survive dengan satu gol atau dibolosi satu gol ataupun dua gol sekiranya mereka ke stadium JDT. So ini yang faktor yang paling besar aku tengok lah. Okay, mana-mana pasukan yang hadir ke stadium JDT bukan satu favorite untuk mana-mana pasukan lah, kerana kekalahan sudah pasti bagi mana-mana pasukan datang ke stadium JDT. So that's why kenapa aku sebenarnya menengok di situ, menengok di perlawanan di stadium JDT. Untuk JDT berada di stadium Likas ni seperti mana kita nampak hari itu sewaktu round 1 JDT berada di stadium Likas, kita nampak bagaimana permainan pasukan Sabah cukup hebat pada perlawanan tu. Kita nampak juga seolah-olah kita mampu seri untuk perlawanan tu. So stadium Likas aku tak risau guys, tu terang aku cakap. Yang aku risau sekarang ni adalah sekiranya Sabah berada di stadium JDT. Oh ya, tapi satu lagi, aku harap dah hujan lah, tolonglah. Okay, kalau hujan lagi untuk perlawanan menentang JDT ni, so aku rasa di situ adalah faktor juga yang membuatkan kita punya style of play, planning kita bakal tidak menjadi. So ini terbukti sekali lagi, bukan sekali lagi, 2 kali sudah terbukti sewaktu UiTM berada di Likas dan sewaktu Kuching City berada di Likas. Dua perlawanan tu hujan, memang cacat sikit lah perlawanan tu. So okay guys, itu adalah pendapat ringkas. So kamu sudah tahu di mana aku punya prediction untuk perlawanan di antara kedua pasukan ni, perlawanan timbal balik yang bakal berlaku ni. So aku juga mau tahu pendapat kamu, betulkah sampai di sini saja kita punya perjuangan ataupun Sabah boleh mencipta kejutan guys, tiba-tiba kita masuk final? So yeah, again, video ni aku akan terus buat rumusan untuk perlawanan besok dan juga timbal balik, dan hasil daripada kedua keputusan perlawanan tersebut untuk agregat tu baru aku akan buat untuk video review ni lah. So sehingga kita berjumpa lagi di video tersebut guys. Assalamualaikum.